pada 2013, pada 2013 sebuah ekspedisi berlaku di kalangan pengkaji di Siberia, Rusia. Dia menemui suatu reputan bukan bangkai dia, fosil mammoths, MAMMOTH, mammoths. Tadi ada video dia tadi Al Jazeera. So bila dijumpa dekat kawasan Arctic, digali excavation, lepas itu bila diketuk keluar darah. Selepas 30,000 tahun mammoth tu dijumpai, masih keluarkan darah. So sampel darah tu diambil tadi. So sekarang ni diorang tengah nak memutuskan untuk mengklonkan mammoth tu di dalam uterus gajah. Kalau berjaya, kita akan dapat satu binatang baru yang bernama mammoth. Okey, itu menarik. Yang sekarang menjadi persoalannya, adakah kita ingin menjadi Tuhan untuk mencipta suatu binatang baru? Okey. So itulah dari segi moralnya. Okey, tak apa, itu berkaitan dengan biologi. Kita sambung kepada perbincangan contoh 2.19. Minta maaf, saya tadi tak dapat rakam. Rakaman tadi menunjukkan bahawa sebelum ni perbincangan tentang letupan. Letupan dia menggunakan prinsip keabadian momentum, yang mana jumlah momentum sebelum pelanggaran ataupun sebelum melempar sama dengan jumlah selepas melempar. Dia adalah letupan, macam letupan pum, satu ke kanan, satu ke kiri. So contoh 2.19 pula. Kita lihat contoh 2.19. Okay, dua buah troli A dan B masing-masing dengan jisim 1.5 kg dan 1 kg. Satu spray mampatan diletakkan di antara dua troli itu dan dimampatkan dengan menolak kedua-dua troli mendekati satu dengan yang lain. Apabila kedua-dua troli itu dilepaskan, masing-masing bergerak menjauhi satu sama lain. Berapakah jauh troli B yang bergerak ketika troli A bergerak sejauh 40 cm? So, first kali kita perasan bahawa dua-dua mempunyai jisim yang berbeza. Okey, jisim yang berbeza, satu 1.5 kg, satu lagi 1 kg. Yang kedua, A bergerak 40 cm. So, menggunakan formula yang ini tadi, prinsip keabadian momentum, kita lihat apakah jawapan seterusnya. Okey. Katakan masa yang diambil oleh troli A bergerak 40 cm adalah T saat. T pada masa, so kita gunakan formula ni. Okay, cuba tengok formula ni. Kenapa pelik sangat? Okay, kenapa sini 40 bagi T, sini negatif 2 bagi T sama kosong? Okay, saya ulang sekali lagi. Untuk part ini, yang ini maksud dia sebelum troli itu dilepaskan. Sebab tu nilai dia kosong. Momentum sebelum dilepaskan. Okey, yang sebelah sini pula, yang warna merah ni, sebut warna merah. Yang ini selepas daripada dilepaskan, okey. Yang mana merah ni selepas daripada dilepaskan. Saya tak boleh nak sebab dia tak, okey. So, sekarang kita lihat sini 1.5 tadi jisim. Satu ni pun jisim, ni A, sini B. Lepas tu sini 40 bagi T, sini negatif 2 bagi T. Kenapa ada 40 bagi T? Sebab 40 ni sentimeter bergerak. Ingat, formula bagi momentum adalah jisim bagi jisim darab dengan halaju. So halaju, ini nak kira halaju dia. So sini halaju sama dengan jarak bagi masa. So sini pun sama juga halaju jarak bagi masa. Masa kedua-dua dia adalah sama, iaitu T. Ingat masa dia sama. Sebab tu digunakan nilai yang sama T. Kalau masa dia berbeza tak boleh lah. Ini mesti masa dia sama. So bila masa sama, kita gunakan negatif ni kerana arah dia berbeza. Ini troli A, sini troli B. Arah dia berbeza. So kita masukkan nilai-nilai ni, masukkan nilai formula, maka dapatlah D sama dengan 60 cm. Boleh? Okey, setakat ni ada masalah, boleh tanya sekarang untuk soalan yang kedua. Kalau tak faham, saya boleh ulang sekali lagi. Ini penting Ada soalan? Ada. Tak ada Amira Syaira tak ada. Kenapa Fatin Nur Afiqah left? Oh Fatin, lain tak kali Fatin.
Okey, tak apa, kita teruskan untuk last pada malam ni. Ada lagi 5 minit. Okey, kegunaan prinsip keabadian momentum dalam kehidupan. Okey, kamu bayangkan kalau kita tak belajar momentum ni, angkasawan pergi ke angkasa lepas, dia ingatkan macam perkara biasa, dia pergi baling lepas tu campak ke belakang. Okey, bahaya. Okey, begitu juga kalau kamu tengok filem angkasawan, biasanya filem angkasawan dia mesti ada babak-babak yang dramatik. Tak kisahlah Star Wars ke ataupun Cerita Angkasa ke. Babak dramatik ni itulah waktu dia perlukan tercampak dekat jauh daripada kapal angkasa. Maka cara dia nak buat, dia pergi baling barang ataupun baling barang ke arah kanan untuk pergi ke arah kiri. Itu semua konsep-konsep fizik yang digunakan. Okey, dan last sekali untuk hari ini kita lihat kegunaan dia dalam bidang sukan permainan seperti biliard, bowling dan krombol. Krombol ni apa benda? Krombol. Yang tahu biliard dengan bowling tahulah biasa kan. Okey, dia menyebabkan letupan, acara menembak. Okey, dalam pelajaran roket, pembakaran oksigen menghasilkan satu momentum besar. Okey, pelajar form 4 hari tu ada tengok pasal roket, menarik. Okey, ni engine jet. Okey. Okey, kita lihat engine jet Engine jet ni menarik. Saya lebih suka cerita pasal engine jet ni sebab pernah keluar dalam SPM. Okey, ni mana engine jet. Okey. Okey, kamu tengok bentuk dia. Bentuk dia sini tirus. Sini tirus Sini tirus, maksud dia udara dipadatkan, masukkan dengan foil ataupun minyak, maka berlakunya pecutan. Nampak sini rapat. Okey, ni sebenarnya berkait dengan prinsip Bernoulli. Okey. Konsep yang ni berkait dengan prinsip Bernoulli. So dalam enjin ada konsep Bernoulli, ada konsep momentum letupan. So kena ingat Bernoulli, nanti kita akan belajar. Kita dah belajar sebenarnya Bernoulli. So Bernoulli dan juga letupan. Okey. Okey, itu menariklah sebab ini sebenarnya invention ni pun terbaru. Kalau kamu ingat tengok-tengok cerita-cerita lama, kapal terbang masih gunakan kipas. Tapi bila masuk perang dingin, kapal terbang dah gunakan jet. Ini bentuk macam ini. Sebab tu teknologi adalah antara teknologi yang baru. Okey, enjin jet dalam kapal terbang menggunakan prinsip tujahan kehadapan. Udara disedut ke dalam enjin, dimampatkan dan dipanaskan, kemudian dicampur bahan api, disembur lalu terbakar. Gas yang dipancupkan keluar dari exhaust mempunyai laju yang tinggi. Oleh itu momentum adalah besar. Hal ini menyebabkan satu magnitudo. Okay, bagi pelajar yang berminat untuk mengkaji benda ni, tujahan ni, saya cadangkan kamu cuba cari kalau rajin lah, cari satu enjin baru, nama dia turbo. Bukan enjin baru pun, tapi kamu cari dia supaya turbo. So turbo menggunakan konsep yang sama. Okay, saya takut benda ni cuma tak pernah keluar dalam SPM lah, tapi menarik untuk awak kaji dalam fizik turbo. Okay, turbo kita dah gunakan pada kereta Proton yang ada tulis CPS ke ataupun Ezora, Persona, banyak dah gunakan enjin turbo kalau kamu tengok Ezora yang terbaru pun bakal dia tulis turbo. So turbo tak pernah keluar dalam SPM, tapi dia menggunakan konsep yang sama dengan letupan. Okey, satelit dan kapsul angkasa lepas menggunakan pancutan jet udara untuk mengawal gerakan dan kedudukan masing-masing. Okey, ini pancuran air. Biasa kita jumpa di kawasan tanaman pokok. Sistem pancuran air menggunakan prinsip ini membolehkan seluruh kawasan disiram dengan air apabila kepala pancutan berputar. Okey, menariknya air ni mengalir. Kamu tengok dia punya letupan ataupun dia punya pancutan ni. Ni akan ke arah sana. Pipe ini akan ke arah sana. Yang ni ke bawah, yang ni ke atas. So dia akan berputar. Berputarnya bukan disebabkan oleh putaran mesin ke apa, tapi disebabkan oleh pancutan air ataupun pancuran air itu sendiri. Okey, setengah binatang seperti sotong juga mengaplikasikan prinsip keabadian. Mana ada sotong. Ini
Sotong pun tak tahu dia menggunakan fisika badan momentum. Okey, tapi dia aplikasi lah. Tapi bukannya dia tahu pun. Okey. Okey, sampai sini dah boleh baca sendiri. Hos, bomba, kawasan berupaya bot kipas. Okey, dah habis sampai part sini. Okey, itu saja untuk malam ni. Ada soalan boleh tanya? Yang malu, yang segan? Kita dah. Cikgu, Ya, saya. kalau enjin jet tu sama ke macam enjin helikopter? Lain? Okey, enjin jet dengan helikopter berbeza. Berbeza kan? Sebab helikopter dia menggunakan rotor, kipas. Kipas tu ada bentuk aerofoil. Okey. Kipas tu ada bentuk aerofoil. Sebab kalau kamu tengok kipas paling senang kamu kat sekolah ada tau. Kita ada droid. Fizik ada beli 2-3 tahun lepas kita ada beli droid yang ada kamera. Memang sengaja disembunyikan daripada pengetahuan awam, hanya fizik saja. So kat kipas tu bentuk dia adalah bentuk aerofoil. Ingat lagi tak aerofoil? Kapal terbang. Ataupun macam bentuk burung, okey. So kipas tu berpusing, dia akan dia punya macam ni Saya kena tunjuk kat awak juga bagi awak kena faham. Contoh macam ni lah. Ni kipas Okey. Kipas tu kalau dia naik macam inilah. Tapi kalau dia ke depan dia akan bengkok sikit. Maka dia akan ke depan. Kalau dia ke belakang bengkok sikit. Dia ikut, sebenarnya dia boleh berputar-putar. Dia bukannya tegak macam ni, statik tak. Dia boleh berputar, tegak, boleh ke depan, ke belakang. Sebab tu kalau kamu control panel dia pun macam tombol boleh pusing 360 darjah. So kipas menggunakan konsep helikopter menggunakan konsep kipas. Okay, jet pula dia menggunakan konsep daya tujah. Daya tujah dia macam letupan, letupan. So berlainan lah. So, helikopter tidak menggunakan konsep prinsip momentum letupan tadi. Helikopter menggunakan konsep kipas. Okey, rotor. Okey, ada soalan lain? Okay, tengok. Okey, sama Airin. Terima kasih ada soalan. Okey, menarik soalan tu. Okey, tak ada soalan lagi. So, sekarang dah pukul 9. Okey, kita akan sambung esok malam dengan tajuk yang bahagian baru. Okey. Okey, itu saja untuk malam ni. Sekian, terima kasih kerana hadir. Okay, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.